Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas video-video terbaru yang Cikgu upload selepas ini. So, untuk kali ini, Cikgu teruskan dengan sains tingkatan 5 KSSM. Okey, dengan bab 2 nutrisi dan teknologi makanan. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMP Ulu Tiram, Johor kerana menyediakan slide ini. So, Cikgu sebagai pemudah cara sahaja. So, kita pergi kepada subtopik 2.1, gizi seimbang dan nilai kalori. Okey, apa dia gizi seimbang ni? Baik, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Maksudnya, dalam satu makanan tu semua zat ada dalam tu. Daripada karbohidrat ada, protein ada, serat ada, semua komplit. Itulah nama dia gizi seimbang. Okey. Beberapa contoh masalah kesihatan yang disebabkan malnutrisi. So, malnutrisi ni apa dah? Kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang menyebabkan malnutrisi. Lebih tak mau, kurang pun tak mau. Okey, ni contoh dia. Goiter. Thyroid lah. Okey. Scurvy, vitamin C, marasmus, kwashiorkor, riket. Okey, jap kita pergi satu persatu. Malnutrisi. Ni. So, tengok kesian kan? Kesian, tubuh kecil, kuruh. Tapi, kalau kita tengok kawasan abdomen dia ni, besar. Membengkak. Macam. So, kita panggil puncit lah. Tapi bahagian perut je. So, ni tanda kekurangan apa? Sekejap kita pergi. Kwashiorkor. Okey, sebelum tu kita pergi kepada konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, setengah suku-suku. Okey, isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Separuh pinggan ni buah dengan sayur. Lepas tu suku. Suku apa dia? Isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Dan suku lagi, isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. So, yang ni kita namakan pinggan sihat Malaysia. Setengah suku. So, kamu boleh praktikkan, amalkan. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Okey, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Lebihkan pemakanan makanan bergizirin. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Tak mau lemak ni. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. So, eloklah. Memang sangat sesuai lah dengan waktu lah ni. Waktu PKP, so memang makan makanan yang dimasak di rumah. Nilai kalori makanan. Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Tu maksud nilai kalori. Jumlah tenaga yang dibebaskan dengan pembakaran 1 gram makanan. So, ingat setiap 1 gram ada tenaga dia. Okey, kita tengok. Ada pengiraan ke? Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan lazimnya diukur dalam unit kalori ataupun CAL, simbol dia KAL. Kilokalori,
joule atau kilojoule. Okey. Ni formula ni lah. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. So kalau 5 kalori, so darablah dengan 5 darab 4.2. Okey. 1 kilokalori bersamaan 4,200 joule. Okey, darablah 1,000. Okey. Bersamaan juga dengan 4.2 kilojoule. Unit SI bagi unit kalori ialah joule per kilogram. Joule, J ni, joule per kilogram. Pengukuran nilai kalori dalam makanan. Pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radas khas yang dikenali sebagai kalorimeter bomb. Dekat sekolah pun tak ada yang ni. Yang ni dekat makmal je. Okey. Kalorimeter bomb. Ini contoh nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. So kebiasaannya untuk pengiraan kita guna 3 ni. Karbohidrat 16.7, lemak 37.6, protein 16.7. So perlu hafal tak? Tak perlu. Dalam SPM dia akan bagi. Okey. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. So lain makanan, lainlah nilai kalori dia. Komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. So tengoklah ni petunjuk dia. So warna hijau tu gula tu dia 100% karbohidrat. Okey. Sebab itulah siapa yang nak kurus, tip cikgu bagi, siapa nak kurus kena kurangkan gula. Nampak? Sebab apa? Gula mengandungi 100% karbohidrat. Dalam daging, apa yang ada? 69% air, 18% protein, 13% lemak. Minyak sawit, 100% lemak. Sebab itulah kita tak mau goreng-goreng ni. Ni. Okay, dalam beras, 76% karbohidrat, 14% air, 8% protein dan 2% lemak. So yang ni nilai-nilai kalori. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbo, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. So nak tahu jumlah semua tu, kita tengoklah 3 tu. Karbohidrat, protein dan lemak. Ni contoh. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Contoh tadi, karbohidrat. Sumber dia nasi berapa? 15.04. Roti putih 10.6. Gula kasar 16. Tinggi tu. Nilai kalori nampak gula. Lebih tinggi daripada nasi. Lemak, minyak sawit. Okey, sumber lemak. Minyak sawit, mentega. Minyak sawit lagi tinggi 38, mentega, protein, sumber daging ayam, daging lembu, pelawas, kubis dan timun. So yang ni untuk pengetahuan kamu je. Okay. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. So apa yang jadi? Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Okey. Kesan, amalan pemakanan yang tak sihat sewaktu, seperti waktu makan yang tak sewajarnya dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi tadi, obesity, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, kencing manis, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Kita pergi dengan lebih detail satu persatu. Okay, masalah kesihatan obesiti yang pertama, obes, gemuk. Kegemukan, obesiti, punca dia
mengambil makanan yang tinggi nilai kalori secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. So, pagi nasi, tengah hari nasi, petang, malam, sebelum tidur siapa nasi. Nampak? So, bila hari-hari duk makan nilai tinggi nilai kalorinya, so apa yang akan jadi? So, BMI kita akan lebih. So, last sekali kita akan dapatlah obesity tahap 1, tahap 2, tahap 3 ni. So, kesan dia meningkatkan risiko menghidap penyakit kencing manis, diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. So ni kita tak mau ni. Berpunca daripada obesity tadi. So mainlah terus. 3 serangkai ni. Okey, yang kedua, anorexia nervosa ni punca dia keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. So ada seseorang ni yang ni lebih kepada mental lah, psikologis, dia psycho, tak mau makan. Okay. So even dia dah kurus dah, tapi dia tak mau makan lagi. Kalau dia termakan, dia sampai orang kata jolok balik tangan sampai bagi keluar balik apa yang dia makan. So anorexia ni lebih kepada psikologi ni. Lebih psycho ni. Menghidap masalah kesihatan, kesan dia seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. So kalau makan-makan nak bagi muntah balik, so bahaya. Takut malnutrisi ataupun boleh membawa mati. Okay. Yang ketiga, arteriosklerosis. Okay. Nama dia arteriosklerosis, sejenis penyakit arterio lah. Pemendapan kolesterol. Ni saluran darah kita. Kalau ada kolesterol dekat dinding arteri, tersumbatlah. Darah susah nak mengalir. So, bahaya. Lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sekarang ni stroke pun dia tak kira dah. 30-an pun dah ada, 40-an pun dah ada stroke. Sebab apa? Sebab mendak kolesterol. Okey. Yang keempat, diabetes mellitus ataupun kencing manis. Mengambil makanan minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Kesan, menjejaskan penglihatan, ginjal, sistem saraf, luka lambat sembuh. Okey. So bila tahap kencing manis tinggi sangat, sampai penglihatan pun jadi kabur, jadi tak nampak. Tu kesan-kesan dia. Okey, selain daripada tu, tekanan darah tinggi. Punca mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa panjang. Kesan dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke juga. Tak jauh lah. Okey. Corak pemakanan masyarakat Malaysia. Kita lah warga Malaysia ni. Kesannya terhadap kesihatan. So of course lah, sekarang ni restoran 24 jam dah ada drive-thru-nya. So makanan segera banyak. So bila makanan segera, restoran banyak, kita pun apa lagi? Drive-thru. Makan makanan yang tak sihat. Kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Okey. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya makanan segera yang beroperasi sepanjang masa. So setakat ni PKP memang sampai pukul 10. Tapi selepas ni kalau tak ada PKP, 24 jam. Okey. Ni contoh tengok, dia duk makan penuh meja. Gula berlebihan. Ni contohlah. Air bikarbonat ni menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap kencing manis, diabetes pada usia yang muda. So dalam gula-gula ada pewarna pemanis tiruan, menyebabkan kanser, mandul, diabetes, kerosakan hati ginjal. Makanan segera. Garam berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung dan kerosakan ginjal. Kafein.
Kod pula. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan, ketagihan. Ada 3. Susah tidur, insomnia ke, risau, lepas tu ketagih. Minuman bergas. Ketiadaan kandungan berkhasiat dapat menyebabkan malnutrisi ni. So tak ada makanan tu tak ada khasiat. Tak ada protein apa sebab apa dia proses makanan yang diproses. Okey, ni kesan-kesan dia. Wallahu a'lam. So setakat itu saja perkongsian cikgu. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya dengan tajuk keperluan nutrien oleh tumbuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.